Dah tua baru dia berminat ke masjid suruh. Apa sebab? Dia dah mula terasa alam nyata yang dia nikmati 20 tahun, 30 tahun penuh kemewahan dah mula nak meninggalkan dia. Ada misteri, ada motor besar pun dia tak apa nak boleh bawa, ada mata, ada kelabu. Isteri dia yang seronok. Banglo besar pun ni, aku nak tinggal berapa lama ni, anak aku yang nak ambil ni. Apabila dia terasa gitu, bermakna dia makin ditinggalkan oleh alam nyata. Jadi kalau kita tak sedar realiti ini tuan-tuan sekalian, kita terus khayal dalam kehidupan yang palsu. Ada dua alam kita hidup. Alam kenyataan atau alam nyata yang kita sebut alam syahadah. Dan alam ghaib. Apabila kita sebut alam syahadah, alam kenyataan, itu yang kita tengok hari-hari lah. Rumah besar, kereta besar. Kehidupan di dunia ni semua alam syahadah. Kehidupan alam kenyataan. Alam yang kita boleh tengok, boleh pegang, boleh rasa, boleh lihat dan boleh menikmatinya secara fizikal. Tapi ada lagi satu alam lain. Tapi terlalu banyak, boleh katakan manusia secara majoritinya hanya memuja alam nyata. Kalau yang ada berpegang pada alam ghaib pun tak sebegitu. Jadi dengan sebab itu apabila alam nyata itu menjadi pujaan, maka hidup manusia hanya berbentuk kebendaan. Makan, minum, seronok, rumah besar, kahwin banyak, pergi enjoy, pergi travel, begitu semua alam nyata tu. Alam yang kita boleh nampak, boleh pegang, boleh lihat dan kita boleh nikmati sekarang. Manakala ada alam satu lagi, dia panggil alamul syahadah, alamul ghaib. Alam yang kita tak boleh tengok, tak boleh pegang, tak boleh merasa. Dan alam itu hanya kita mesti yakin, percaya. Sebagai orang Islam yang beriman kepada alam nyata ni tak begitu solid, tak begitu penting, tak begitu kuat. Tapi beriman kepada alam ghaib itu yang paling utama. Tuan-tuan tengok, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Tuhan yang tahu maknanya. Kitab Al-Quran ini yang tidak ada keraguan padanya. Dia kata tidak ada ragu-ragu. Kesemua yang ada dalam Quran itu tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa dia yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi, iaitu orang yang percaya kepada alam ghaib. Dia tak kata orang yang percaya kepada alam syahadah. Setakat kita percaya tengok pokok, tengok rumah besar, tengok makan sedap, apa yang kita alami sekarang itu alam nyata yang tak begitu signifikan kepada kita, yang kita akan alami. Walaupun orang bermati-matian dengan alam nyata ni, tapi alam nyata ni sementara. Iaitu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Lepas tu setelah dia percaya kepada alam ghaib, dan ulama telah bersepakat bahawa alam ghaib di sini ialah mempercayai rukun iman dan perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman 6 kita tahu. Itu alam ghaib. Dan dia buktikan keyakinannya kepada alam ghaib itu dengan mendirikan salat. Wallazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, mereka belanjakan, mengeluarkan infak, berzakat. Walaupun mengeluarkan zakat, infak itu adalah alam nyata, tapi demi untuk alam ghaib. Itu kita kena ingat. Dia berbelanja, dia mencari rezeki, dia berkahwin, tetapi demi untuk alam ghaib, bukan demi untuk alam nyata. Demi untuk syurga, neraka, untuk balasan Allah dan sebagainya. Jadi itu perbezaan dua pendirian hidup. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Dan orang yang bertakwa ini juga yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu beriman dengan Al-Quran. Dan banyak daripada maklumat Al-Quran ialah alam ghaib.
Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Dan lepas pada itu, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman dengan akhirat, alam ghaib. Yakin pula tu bukan sekadar percaya, saya dah ulas dah. Berbeza yakin dengan percaya. Ramai orang percaya tapi tak yakin. Ramai orang percaya kepada seksa neraka tapi dia tak yakin, sebab tu dia tak buat baik. Sebab tu dia menyeleweng. Tapi dia takut penjara, dia takut. Dia berjuang habis-habisan untuk elak daripada penjara. Tapi dia tak begitu takut dengan neraka. Adakah ini membuktikan keyakinan atau setakat percaya tapi tak yakin? Ini perbezaan kualiti, taraf. Kita yakin dengan benar alam ghaib dengan kita yakin dengan alam nyata. Kita terlalu terpukau dengan alam nyata. Kita nampak penjara, kita takut. Kita orang janji dengan pemberian, kita nak kejar. Sebab itu semua alam nyata yang kita boleh dapat sekarang. Yang boleh kita tengok sekarang. Yang boleh kita rasa sekarang. Tapi alam itu di sisi Islam tak begitu signifikan. Meyakini alam ghaib, alam akhirat terutamanya, itu asas keimanan kita. Dan segala apa yang kita buat di alam nyata ini pun, kita berbelanja, kita makan, kita minum, demi untuk kepentingan alam ghaib. Demi untuk kepentingan syurga, untuk kepentingan neraka, demi untuk keridhaan Allah, demi keimanan kita kepada Allah. Ada dua perbezaan tuan-tuan sekalian. Orang yang memuja alam nyata ini, hidup matinya 100% untuk keduniaan. Orang yang menjadikan matlamat alam ghaib, maka kehidupan dunia ni walaupun mewah, walaupun dia berjaya, tapi demi untuk alam ghaib, untuk keridhaan Allah, untuk syurga dan nerakanya. Nerakanya dia elak maksiat, syurganya dia buat kebajikan. Dia sama-sama mengumpulkan harta, alam nyata. Tapi yang percaya pada alam ghaib, demi keridhaan Allah, demi syurganya. Dia takut nak buat benda salah undang-undang. Dia takut kepada penjara misalnya. Itu alam nyata. Tapi yang takut pada maksiat, tak buat jahat, takut kepada kemurkaan Allah. Kerana takut kepada nerakanya. Itu percaya kepada alam ghaib. Di antara dua kepercayaan ini, yang lebih signifikan untuk membentuk kita sebagai manusia hamba Allah, mesti mempercayai alam ghaib melebihi daripada kita mempercayai alam nyata. Ini mudah disebut, tetapi dalam realitinya payah berlaku. Orang takut kepada alam nyata, dia berjuang habis-habisan untuk melepaskan hukuman, untuk mengelak daripada tindakan undang-undang dan sebagainya, sebab dia begitu percaya kepada alam nyata. Tapi pada masa yang sama, dia tidak mengelak benda-benda maksiat. Dia percaya tapi dia tak mengelak daripada kemurkaan Allah. Dia tak mengejar keridhaan Allah, syurga. Walaupun dikatakan buat baik begini-begini balasannya, dia buat endah tak endah aja. Apalagi buat jahat, ini hukumannya, dia buat endah tak endah. Tetapi dia kata dia percaya kepada alam ghaib. Dia percaya kepada rukun iman. Sebab tu ayat yang saya selalu suka guna ialah percaya tapi tak yakin. Ini ayat dia. Percaya tapi tak yakin. Dia tak sama kita percaya kepada isteri kita, yang dia tu baik. Tapi kita yakin atau tidak yang dia tu betul-betul baik. Dia ada satu level lain. Ramai orang dia percaya kepada isterinya, tapi dia tak begitu yakin kepada isterinya. Terutamanya pers-persnya yang mengandungi duit-duit tertentu, dia sembunyi juga daripada isterinya. Ya tak? Handphonenya dia sembunyi daripada isterinya tengok. Ya tak? Dia percaya tapi tak yakin. Itu perbezaan. Tapi ada orang dia samakan saja begitu. Yang akan mengubah cara hidupnya. Yang akan menjadikannya betul-betul menghayati apa yang dia percaya. Ialah dia yakin. Seperti mana dia yakin yang api itu memanaskan dan menyeksakan, begitulah dia yakin neraka itu amat menyeksakan, maka dia elak pada maksiat. Itu percaya yang yakin. Tapi kalau dia percaya, dia kata neraka itu teruk dosanya, tapi dia tak mengelak pun daripada nak buat maksiat. Tuan-tuan nilai sendiri. Dan kita tanya, aku berada di level mana? Level percaya yang yakin, atau percaya tapi tak yakin?
Ini isu komitmen kepada kehidupan. Sejauh mana orang itu committed kepada benda-benda yang dia percaya dan dia membuktikan kepercayaan itu dengan keyakinannya, maka dia terjemahkan benda itu dalam tingkah laku dia untuk membuktikan dia percaya dan dia yakin. Bukan dia percaya tapi tak yakin. Ini isu serius tuan-tuan sekalian dalam bab keimanan. Dalam bab iman, percaya saja tak yakin tak dikira beriman. Sebab itu dikatakan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin yang tulen, iaitu yang beriman dengan allazina yu'minu innamal mu'minuna allazina amanu billah. Sesungguhnya orang yang betul-betul beriman itu yang beriman dengan Allah. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih, dan juga rasulnya, walam yartabu, dan mereka tak pernah ragu-ragu. Tak pernah ragu-ragu. Perkataan Arab boleh kata lam untuk tak pernah dia ragu-ragu. Dia percaya dengan penuh yakin. Tapi kita percaya yang banyak ragu-ragu. Di peringkat muda-muda tu entah apa. Mari dah tua dekat dengan batu dua baru mulalah nampak masjid tu alamnya. Alam ghaib, mula dah minat ke masjid. Waktu muda tak minat. Hanya sekali-sekala pergi masjid. Tapi makin dekat, sakit pun makin banyak. Baru dia mula alam ghaib itu menguasai dia. Ya tak? Sebab dia terasa, ya aku ni tak lama dah ni. Perasaan itu membawa kepada kekuatan kepada alam ghaib. Kalau dah betul pendirian dia yang 10 tahun, 20 tahun dulu itu betul, mengapa dia sampai ketua dia masih dia nak kepada alam ghaib? Teruskan alam nyata kamu. Tak usah pergi ke masjid surau. Tapi dah lewat umur nak pergi juga. Fitrah. Mengapa dia jadi begitu? Dah tua baru dia berminat ke masjid surau. Apa sebab? Dia dah mula terasa alam nyata yang dia nikmati 20 tahun, 30 tahun penuh kemewahan dah mula nak meninggalkan dia. Ada misteri, ada motorkar besar pun dia tak apa nak boleh bawa, ada mata ada kelabu. Isteri dia yang seronok. Banglo besar pun, aku nak tinggal berapa lama ni, anak aku yang nak ambil ni. Apabila dia terasa gitu, bermakna dia makin ditinggalkan oleh alam nyata. Bahkan dia mengundurkan, atau dia telah cuba sikit, atau dia telah sikit sebanyak secara tak langsung dia telah menjauhkan dirinya daripada alam nyata. Sebab dia bersedia untuk alam ghaib secara semula jadi. Dah banyak orang yang berjaya di kawasan PJ saya tahu. Sanggup pergi ke dengkel, duduk rumah kecil, tinggal banglo di kawasan PJ. Ya tak? Ada banglo besar semua, tak sanggup nak pergi duduk kat dengkel. Ada satu perkampungan yang dibuat cantik kan, untuk orang yang pencen, yang berjaya. Apa sebab? Alam nyata ini tak boleh mendatangkan ketenangan kepada dia. Banglo besar setakat tengok tembok tak boleh mendatangkan ketenangan kepada dia. Rumah besar yang dia miliki tak boleh mendatangkan ketenangan kepada dia. Tapi dia berada di gerobok kecil di dengkel ke? Di dengkel je. Dengan tempat yang sempit tapi dengan pace yang sama-sama dengan dia. Di situ dia mencapai ketenangan dia. Kerana dia telah bersedia untuk menghadapi alam ghaib. Kita tanya-tanya tak diri kita ni, kita berada di tahap mana? Tuan-tuan, saya minta hal ini perlu disedari dan diinsafi bersama. Saya setelah masuk zon ini 73 tahun plus. Zon yang betul-betul hari-hari saya memikirkan, aku sedang menuju alam ghaib. Aku makin jauh daripada alam nyata. Makin sehari makin jauh daripada alam nyata, sedang menunggu pada alam ghaib. Contoh utama yang saya sedang menuju alam ghaib. Makan sekarang ni separuh daripada dulu je. Jumlah saya makan sehari-hari, saya ingat separuh daripada isteri saya pun tak sampai dah. Makan nasi separuh pinggan dah rasa kenyang, dah cukup. Benda-benda yang agak seronok tak begitu seronok lagi dah. Apa sebab? Itu belum sakit masuk hospital lagi. Dah terasa dah. Alam nyata yang kita puja dalam 20 tahun, 30 tahun dulu waktu kita berjaya, kita di puncak, dipuja semua orang. Alam itu telah mula melarikan diri daripada kita, telah mula menyisihkan diri daripada kita, sedang menunggu kita alam yang satu lagi. Dan alam yang terakhir, batu dua. Nisan 2 biji.
Yang saya terasa sangat, itu satu contoh. Yang kedua, yang sama-sama seangkatan dengan saya, boleh dikatakan 70%, 80% dah tak ada. Jadi kalau dalam 10, 15 tahun dulu saya pergi ke supermarket, saya pergi ke tempat-tempat jogging dan tempat-tempat membeli belah, jumpa sana, oh Ustaz ni Dr. Hashim, ini Profesor Hashim, ini orang dia jumpa, kenal semuanya. Saya tak kenal mereka, mereka kenal saya sebagai penceramah, sebagai guru dan sebagainya. Ya tak? Sebab yang sama dengan kita tu banyak, maka alam nyata itu masih menguasai kita. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini, yang sama dengan saya dah tak ada dah. Dah kurang sangat dah. Pergi ke masjid pun dalam 250 orang, ada umur lebih daripada saya dalam 45 orang saja. Saya pergi ke supermarket, pergi ke mana-mana dengan isteri saya, orang tegur isteri saya lebih banyak daripada saya. Saya terasa pelik mula-mula, apa hal ni isteri aku mendapat sambutan lebih? Isteri saya jawab dengan lembutnya, orang yang kenal baba tak banyak dah. Tersentak saya. Tersentak saya. Mengajar saya, aku lupa realiti itu. Peratus orang yang mengenali aku, yang mengetahui aku, yang menyanjung aku dah kurang dah. Yang dengan dia lebih banyak. Maka dengan sebab itu orang dah tua-tua tak minat nak pergi supermarket. Tak minat nak pergi restoran-restoran hebat sebab orang yang sama dengan dia tak banyak. Bahkan dia nak makan sedap-sedap di restoran tu pun orang lain sekeliling semua berlainan daripada dia. Bahkan dia mengganggu orang tu semua. Saya nak pergi makan kenduri sekarang ini. Makan kenduri hebat, jamuan hebat. Tapi saya takut nak berada dikelilingi oleh orang yang muda-muda pada saya. Takut saya terbatuk. Takut saya mulut saya dengan gigi palsu jatuh. Lebih baik tak payah pergi. Terlalu banyak dah. Alam nyata yang saya nikmati sebelum ini mula menghindarkan diri daripada saya. Jadi kalau kita tak sedar realiti ini tuan-tuan sekalian, kita terus khayal dalam kehidupan yang palsu. Sedar atau tidak? Itu satu bahan menengan, satu bahan keinsafan yang saya teringat untuk saya ulaskan.